kalau lah kita duk pesan kat orang suruh main ke masjid, orang tak main masjid, biar pergi kat mereka, tuan-tuan sekalian, biar kita main. Kita duk pesan kat orang suruh main masjid, duk marah kat orang tak main masjid, kita pun tak main. Yang tu yang tak kena. Duk marah kat orang tak baca Quran, duk marah kat orang tak sembahyang sunat, duk marah kat orang tak mengaji. Kita habang-habang dah kat mereka. Mereka tak mau buat, mereka yang rugi. Yang kita ni buat tak buat. Cerita macam tu. Kita pulun tak pulun. Pasal apa? Pasal amalan ni untuk kita. Dalam surah Bani Israel, Tuhan kata apa? Tuhan kata, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau benda baik yang hang buat tu, kebaikan daripada benda baik itu akan kembali kepada hang. Tapi kalau hang buat benda jahat, kejahatan daripada benda jahat yang hang buat tu juga akan kembali kepada hang, bukan kembali kepada orang. Tapi yang saya nak sebut apa? Amalan bagus dia apa, tuan-tuan? Dia duk pergi bagi duit kepada pesantren-pesantren duk ada di sana. Kita nampak. Ya Allah. Saya kita kata, Allah Ustaz, duit artis ni tak tahu halal ke haram. Dia hak tak mau tu, dia pergi cari jalan hak tak orang cantik tu. Hang duit hang ni halal ke haram? Dah saya halal lah. Depa dengan dedah orang apa semua takkan halal. Kau tu pergi bagi jalan aku tu boleh ke Ustaz? Hang nak bawa keluar, mau keluar? Tanya dia. Dah tak mau bawa keluar. Aduh dah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital, dan telah diwajibkan ke atas kamu untuk keluar berperang. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan keluar pergi perang itu adalah satu benda yang kamu tak suka. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi dia pergi cerita kepada para sahabat yang tak berapa mau untuk nak keluar perang. Sebab mereka fikir peperangan ni banyak risiko yang mereka nak kena tanggung. Bila keluar pergi perang, kemungkinan kalau tak cedera mati. Bila keluar pergi perang, kemungkinan dalam masa keluar pergi perang tak tahu makan masa, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan.
anak bini di rumah siapa nak jaga? Jadi bila sebut seruan peperangan oleh Nabi SAW, para sahabat ni duk jadi belah bagi. Kami nak pi tak pi. Benda ni kami tak apa nak mau buat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayat ni. Tuhan kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tuhan guna ayat ni nak pujuk balik hati depa yang duk gundah gulana ni. Tuhan kata boleh jadi benda yang hampa tak suka. Hampa tak suka pergi perang. Sebab hampa duk fikir macam-macam risiko yang akan kena kepada hamba. Hampa duk fikir benda tu benda yang hampa tak suka. Tuhan kata wa huwa khairul lakum. Boleh jadi benda yang hampa tak suka ni, itulah benda yang paling baik bagi hamba. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi benda yang hampa suka, boleh jadi benda yang hampa nak, boleh jadi benda yang hampa inginkan. Wa huwa syarrul lakum. Mungkin itu adalah benda yang tak elok bagi hamba. Macam kita hari ni tuan-tuan sekalian, duk main berjarak semayang ni, ramai orang tak suka. Dia jadi lemah perut. Tapi bila tak ada jarak, dia tak rapat pun. Tok Imam kata sawu sufufakum rahimakumullah. Dia buat muka apa nak rebau nak kena korban. Buat ta'ati. Tahu tak Tok Imam kata apa tu? Bukan Tok Imam saja baca syair Arab. Tok Imam kata sawu sufufakum. Betul sah hamba, rapatkan sah hamba. Dia buat ta'ati ke tu. Kawan ada tahu dia rapat sikit, belaga kaki dia jadi gili gelman. Dia kalih di kaki dia. Mana nak entah sekalian. Lepas tu bila jarak lagu ni dia duduk marah. Apa ni berjarak. Bila suruh rapat, hang kira nak jarak. Tak kena marah kat tuan-tuan ni. Tapi lagi nak pergi tu ya. Kan? Benda tu kita tak suka, tapi benda tu lah di sebalik jarak tu ada kebaikan untuk kita. Jadi saya sempat tanya sahabat saya ni, dia nak kena pakai kan ni, kata sebab lah ni diwajibkan. Tapi saya fikir balik, tak apa, polis ni dia jarang main kuliah-kuliah ni. Pasal apa? Pasal dia tahu kita duduk jarak bukan 1 meter tapi 1 kilo kan. Tidak ada dah. Tuan-tuan marah ke senyum ke saya pun tak rotan sampai situ muka. Apa dah muka? Kan? Mereka tak main. Mereka jumpa masjid tengok kokok mereka duduk rapat. Cara nak rapat ni, bobok ni. Kalau masjid ni dia boleh renjak pergi ke belakang, lagi belakang mereka duduk. Mukadimah kita pada malam ni. Dan Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu apa yang hamba tak tahu. Tuan, kita jangan duk bercakap benda yang kita tak tahu. Kita duk bercakap kadang-kadang ikut kemahuan, ikut keinginan kita, sedangkan benda tu tak elok bagi kita. Jadi benda yang tak elok bagi kita ni kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min idza ishtaha al-walad fil jannati kana hamluhu wa wad'uhu fi sa'atin wahidah kama yashtahi atau kama qal." Hadis sahih rawahu Ibnu Majah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Nabi kata al-mu'min idza ishtaha al-walad. Nabi kata orang-orang yang beriman, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji depa. Depa teringin ishtahal walad, depa teringin anak. Menikah lama dah, sampai 10 tahun, sampai masuk 20 tahun, teringin sangat-sangat ni. Tapi depa duk tahu kata benda ni hikmah. Tuhan tak bagi tu ada hikmah.
Duk kira kalau tengok budak-budak ni dia jadi terliung. Nampak budak-budak, Allahu Akbar, kawan-kawan anak menakan duk main rumah, tengok-tengok budak-budak kira nak pegang tinggal kat aku sehari kan. Dia nampak budak kira nak gomoy, sambil-sambil gomoy tu dalam hati, ya Allah, bilalah nak kurniakan kepada aku anak, ya Allah. Bini pula duk tengok suami duk gomoy anak ni, bini pun pelan-pelan duk belenangan ayak mata ni, nak sangat orang tua ni kepada anak ni. Dia main macam tu tuan-tuan sekalian, tapi duk bersabar ni. Tak pernah duk bertikai Tuhan, tak pernah duk kata apa-apa pada Tuhan, kira duk mengharapkan kepada Allah. Kalau bagi rezeki, alhamdulillah. Kalau tak bagi pun, kami nak kata apa? Kami sabar. Ini orang yang beriman. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, idhashtahal walad. Orang yang beriman, bila dia teringin sangat-sangat atas dunia ni, nak anak, tapi Tuhan tak bagi kat dia. Nabi kata fil jannah, ketika mana dalam syurga, kana hamluhu wa wad'uhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi. Dia duduk dalam syurga, dia teringin saja. Bini dia kata, abang, kita atas dunia dulu tak ada anak, hang teringin ke? Teringin sangat-sangat. Nabi kata bila dia teringin sangat-sangat, segera isteri dia itu hamluh. Apa dia? Mengandung lala tu ya. Bukan dekat mengandung lala tu juga, wa wad'uhu fi sa'atin wahidah. La tu juga dia beranak tu tak dan nak telefon ambulan. Dia mengandung besar-besar, beranak tu beranak pun tak ada masalah, keluar anak tu. Nabi kata kama yashtahi, seperti mana yang dia nak kepada anak tu. Kalau atas dunia dia tengok anak ni muka sopan dengan Arab ni, dia kata kalau dapat anak muka sopan Arab cantik ini, di syurga Tuhan bagi anak dia sopan dengan Arab. Atas dunia dia nampak budak-budak duk pakai jubah putih, duk main semayang di masjid, tungin terbalik dia tengok-tengok, Allah, kalau aku ada anak ni, anak aku boleh macam tu seronok. Tuhan bagi jadi anak dia macam mana yang dia kehendaki atas dunia dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok macam mana hikmah Tuhan bagi kat kita. Walaupun benda ni benda yang kita tak suka. Tuan-tuan, bila dah kahwin ni, antara risiko dia apa? Yang ni. Bila dah kahwin sampai masuk 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ni risiko ni. Dia nak pergi ke mana pun dia duk berasa masyarakat ni pandang dia lebih kurang. Main-main kata, apa ni menikah apa puluh tahun tak ada apa. Masyarakat pandang lebih kurang. Dia tak mau benda tu. Dan dia tahu walaupun benda tu dia tak suka, Allah Ta'ala pasti akan bagi kelebihan dan hikmah di sebalik benda yang aku tak suka ni. Masyarakat pandang hina kepada dia. Dia malu nak berhadapan dengan orang kebanyakan. Dia malu nak berhadapan dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Pasal apa? Pasal dia tak ada anak. Orang lain ada anak. Tuan-tuan, terbalas apa yang dia sabarkan, apa yang dia i'tiqad dan dia yakin, walaupun Tuhan uji aku, benda ni aku tak suka, tetapi ada kebaikan di sebalik ujian itu, pahala besar dan syurga menjadi milik dia, apa yang dia inginkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yudkhiluhu Allahul jannah illa zawwajahu Allahu azza wa jalla thintaini wa sab'ina zawjah wa sintaini minal huril ain wa sab'ina min mirathihi min ahli an-nar ma minhun wahidah illa walaha qubulun syahi walahu dhakarun la yathni. Atau kama qal, hadis dhaif rawahu Ibnu Majah. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata ma min ahadin yudkhiluhu Allahul jannah. Nabi kata apabila satu orang tu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Hadis ni
dia tuju pada orang lelaki. Nabi kata bila satu orang lelaki-lelaki tu dengan amalan dia bagus apa semua ni, Tuhan bagi masuk dalam syurga. Bila Tuhan bagi masuk dalam syurga, kata Nabi SAW, illa zawjahu Allah azza wa jalla fintaini wa sab'ina zawjah. Dia masuk dalam syurga sintaini wa sab'ina zawjah, 72 orang perempuan yang menjadi isteri dia duduk tunggu di syurga. Mampu tuan baca, kita nak tahu ke hadis ni kan? Orang pun dengar jahanam dah ni. Siapa buat bagus ni? Siapa duduk atas dunia buat amalan bagus ni? Dia sampai masuk dalam syurga, 72 orang duk buat kawat hormat depan dia dah. Duk kata, abang, kami ni kira menjadi hamba kepada abang. Abang nak suruh apa kami jadi? 72 orang. Dia kira 72 orang dengan penjarakan 1 meter. Pasal dia nak tengok cantik tak cantik. Kalau duk rapat tak nampak. Tuan-tuan nampak tak? Lepas tu bukan dekat tu. Ni Nabi abang lagi ni. Nabi kata apa? Wasintaini minal huril ain. Dan dalam 72 tu Tuhan top up lagi 2 anak bidadari. Huril ain, 2 anak bidadari. Kata ulama hadis, hak 2 anak bidadari ini adalah menjadi ketua kepada semua zaujah, semua pasangan. Dan 2 ini jugalah termasuk isteri kita yang ada atas dunia. Oh, dia jadi ketua. Jadi kita nak relin hak lain pun kena tengok dia ada. Kalau dia tak ada, kita boleh relin. Wasab'ina min mirathihi min ahli nar. Dan Tuhan sediakan juga kepada orang bagus-bagus ni 70 daripada warisan ahli neraka. Ma minhunna wahidah illa walaha qubulun syahiyun walahu dzakarun la yathni. Nabi kata apa? Nabi kata hak mana pasangan tadi ni 72 orang campur dengan 2 bidadari termasuk isteri kita seorang, lepas tu tambah pula 70 orang lagi. 70 orang ni warisan daripada ahli neraka. Siapa dia warisan ahli neraka ni? Kata ulama hadis, orang yang meriwayatkan hadis ni, iaitulah Hisham ibnu Khalid. Dia kata, yang kata mirathihi min ahli nar, dia kata yakni rijalan dakhalun nar fawaritha ahlul jannah nisa'ahum kama wurithat imra'atu fir'aun. Dia kata yang 70 warisan ahli neraka ni siapa? Adalah orang laki-laki yang mereka ni Tuhan ambil, Tuhan lempak masuk dalam api neraka. Yang menyebabkan mereka meninggalkan warisan siapa dia? Isteri-isteri mereka. Dalam keadaan isteri mereka tu duduk dalam syurga. Hak duduk dalam syurga ni lah Tuhan bagi kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga. Dia jadi miras, dia jadi harta warisan. Siapa masuk dalam syurga, hampa ambil. Kita tengok-tengok lagu nak kenal dia lah isteri kawan kita. Kawan kita duduk tahu nak, duduk dalam api neraka. Bini dia Tuhan sediakan untuk kita. Seperti mana kama wurithat imra'atu fir'aun. Macam mana Fir'aun dia duduk dalam api neraka, dia mewariskan isteri dia kepada ahli syurga yang lain. Siapa nama isteri dia? Asia. Dia akan bersama dengan ahli syurga yang beriman kepada Allah. Sedangkan atas dunia suami dia Fir'aun, ketika mana akhirat suami dia duduk dalam api neraka. Nabi kata ma minhunna wahidah illa walaha qubulun syahid. Dan setiap pasangan-pasangan tadi semua berada dalam keadaan qubulun syahid. Qubul ni kalau kita istilah bahasa lafaz ni kemaluan, tapi saya bagi bahasa cantik sikit lah. Semua pasangan-pasangan tu berada dalam keadaan perawan, makna dia anak dara semua. Walaupun atas dunia ni dia janda orang, kan dalam syurga anak dara bagah. Lepas tu pula Nabi kata apa? Walahun zakarun la yansaniyu. Nabi kata dan ada pun bagi orang lelaki. Zakarun pun kalau kita terjemah lafaz pun tak apa cantik. Jadi saya terjemahkan ni macam mana? Iaitulah lelaki yang mempunyai kekuatan pada batin dia. Tu boleh faham tak sekalian?
Kalau kita secara lafaz tu tak apa nak cantik bunyi dia tu kan, sebab kita duduk dalam masjid tak syok. Kalau tuan-tuan nak tahu juga, PM tepi. Kita tahu Ustaz apa makna tadi zakarun apa semua, PM tepi kita boleh cerita. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak apa-apa kat kita. Yang pertama, itu kelebihan yang Tuhan bagi kepada orang laki-laki yang duk boleh menjaga mata dia, duk boleh jaga hati dia dan membuat amalan-amalan yang bagus atas dunia ni. Satu. Yang kedua, dalam hadis yang ketiga juga nak abang apa kat kita tuan-tuan sekalian, dia boleh terima dan dia boleh tolak. Itu cerita dah. Makna dia kalau 72 orang duk ada kat dia, dia kata tak apa, hampa piduk jauh-jauh, aku nak pakai bidadari aku seorang atas dunia, dia boleh terima, tak ada masalah apa. Yang ketiga nak abang-abang, orang perempuan, kalau dia tak mau berpisah dengan suami dia ketika mana di syurga, atas dunia dia tolong perbetul suami dia, hak mana yang duk herot-herot, yang tak apa nak balansin apa semua, perbetul bagi dia elok. Abang, kalau abang tak semayang, syurga nanti kita tak boleh duduk sekali, abang tahu tak? Saya ni dapat kat orang lain, abang nak kata apa? Anda nampak tak? Kan? Baik tuan-tuan, saya nak tarik lagi pandangan tuan-tuan. Kadang-kadang orang perempuan bertanya, ya, dia kata, laki dia dapat bidadari apa semua, kami hak perempuan tak dapat ke bidadara lah. Kan, dia tanya lagu tu. Tuan-tuan, jawapan dia apa? Saya tak tahu nak abang macam mana. Pasal apa? Pasal syurga ni dia tak sama macam mana dunia. Syurga ni kita takkan dengar lagi ada sifat cemburu. Syurga ni kita takkan dengar lagi ada sifat iri hati. Syurga ni dia tak ada sifat hak tak elok, semua tak ada. Hak ni atas dunia ya. Dia duk berasa tak puas hati kepada nampak bidadari duk main dengan suami dia, tak ada langsung sifat macam tu tuan-tuan sekalian. Yang kata dalam syurga ni semua hati bersih, semua hati tak ada masalah. Yang kata syurga dia tak sama langsung dengan benda dunia. Pasal itulah jangan kita samakan di antara syurga dengan dunia. Boleh faham? Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masa sikit lagi tuan-tuan sekalian, lebih kurang dalam 20 minit macam tu agak. 20 minit. 25 minit macam tu. Baik, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Kuliah kita yang lalu pada muka surat 73 kalau kita ajawi. 73 kita duduk dalam satu bab yang baru, bab salasatun yuhibbuhumullah, iaitulah pada nombor 50. Kuliah kita yang lalu pada 2 hari bulan 2 2020, betul? Bulan 3 kita tak ada kan? Tuan-tuan pergi mana? PKP, sorry PKP saya tak tahu, pasal saya tak jumpa tuan-tuan. Baik, kuliah kita, betul ya? Kitab Rumi muka surat apa? Haji? 112, betul ya? Nombor 50. Okey, baik. Tuan-tuan jangan duk pergi tulis lah. Abang kata 112, 50, dia pergi tekan 12, 50. Sebablah semua pakai topeng kan? Duduk tang kedai sport tutu pak angka warna kuning dekat rombot tu, dekat rombot kongsi dia masuk bak kering ni. Dulu tak apa, dia pakai full face kan, dia pakai helmet lah, dia pakai tu orang tak tahu kan. Dia kata polis bukan nak pergi tangkap mereka tu dah, polis nak pergi tangkap tu hak mana yang tak jarak, kami jarak nak masuk dalam tu, nak tulis nombor pun jarak kan. Baik, lawak baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik, dia kata bab salasatun yuhibbuhumullah, iaitulah bab pada menyatakan 3 orang. 3 orang tu makna dia 3 golongan. 3 golongan, 3 puak ataupun 3 apa lagi yang lebih kurang sama. Dia kata bab pada menyatakan 3 orang yang kasih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kelompok, ada 3 golongan yang Tuhan ni amat kasih kepada mereka, amat sayang kepada mereka. Baik, siapa mereka ni? Ketahuilah kiranya ya saudaraku. 3 orang yang dikasih Tuhan itu kerana amal ibadatnya. Tuan nampak tak? Tuhan dia bukan nak kasih saja-saja. Maknanya kalau kita buat amal ibadat ni, bukanlah amal ibadat ni menjadi satu benda yang menyebabkan Tuhan kasih dah. Tuhan dia bukan kehendak kat kita dah. Dia bukan nak amal ibadat kita ni. Hang buat betul-betul khusyuk kan macam mana, kalau Tuhan kata aku tak mau, aku tak mau. Sebab Tuhan ni dia bukan berkehendak kepada makhluk, sedangkan makhluk lah yang berkehendak kepada dia.
Cuma Tuhan nak abang apa? Tuhan nak abang kalau hang buat elok-elok ibadat hang, kalau hang tambah banyak-banyak amal ibadat hang, benda tu semua akan jadi keistimewaan kepada hang juga. Semua tu kita akan dapat balik kepada kita, bukan dapat kepada orang lain. Lepas itu kalaulah kita duk pesan kat orang suruh main ke masjid, orang tak main masjid, biar pergi kat mereka tuan-tuan sekalian, biar kita main. Kita duk pesan kat orang suruh main masjid, duk marah kat orang tak main masjid, kita pun tak main. Yang tu yang tak kena. Duk marah kat orang tak baca Quran, duk marah kat orang tak sembahyang sunat, duk marah kat orang tak mengaji. Kita habang-habang dah kat mereka. Mereka tak mau buat, mereka yang rugi. Yang kita ni buat tak buat. Cerita macam tu. Kita pulun tak pulun. Pasal apa? Pasal amalan ni untuk kita. Dalam surah Bani Israel, Tuhan kata apa? Tuhan kata in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau benda baik yang hang buat tu, kebaikan daripada benda baik itu akan kembali kepada hang. Tapi kalau hang buat benda jahat, kejahatan daripada benda jahat yang hang buat tu juga akan kembali kepada hang, bukan kembali kepada orang. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, dan disebabkan ataupun menjadi asbab dalam hadis ini cuma nak abang-abang, kalau kita buat amalan, kita dekat kepada Allah, dan itulah menjadi punca kepada kasihnya Tuhan kepada kita, pasal kita dengar apa yang Tuhan suruh kan. Tapi kita hari ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita buat lebih kurang dengan amalan ni kan. Lebih kurang macam mana? Kalau ada satu istilah dulu, dia kata apa? Gali lubang, tutup lubang. Apa makna gali lubang, tutup lubang ni? Semayang bagus dah, baca Quran cantik dah, duk main ke masjid ni bagus dah, tapi dengan jiran ni kira duk bertengkar setiap hari. Tuan-tuan nampak tak? Yang tu lah gali lubang pergi tutup lubang kan. Hang tutup dah lubang tak elok apa semua tu, dengan main semayang, dengan main apa-apa semua, balik-balik ni pergi maki jiran. Bagus dah, dengan semayang bagus, dengan mengaji bagus, tapi dalam waktu yang sama dengan mak ayah sebelah rumah tak bagus. Mak sakit sebelah rumah, jiran tolong pergi abang, kata mak hang masuk hospital. Bila dia masuk? Aku duduk sebelah rumah, aku tak tahu. Dia boleh tak tahu yang mak dia masuk hospital, sedangkan orang lain hak duduk jauh, dia pun tahu. Dia kata kami lalu ke rumah hang tadi ni, tengok hang tak ada apa, tengok mak hang duduk sidai-sidai jatuh, kami lah tolong mobil hospital. Oh ya, aku tak tahu pun. Tuan-tuan nampak tak? Ada orang macam tu. Nak cantik itu macam mana? Walaupun di situ kita kurang, hak semayang ni bagus dah, maka kita percantikkan benda hak kurang tu kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuma kadang-kadang mulut kita suka duk tibai lagu tu. Semayang apa cukup tak guna, dengan mak pak buat lebih kurang. Dah, semayang berguna. Kita nak kata macam mana? Hang semayang bagus dah, nak bagi lagi bagus, dengan mak pak hang jaga bagi elok. Yang tu baru betul kan. Ni tak saruh pakai tudung lah, kalau mulut apa-apa. Tuan-tuan nampak tak yang kata ayat kita ni? Ayat kita ni nak bagi kawan tu tak buat langsung amal ibadat tu. Hak tak buat tu kita bagi suntik semangat kat dia, bagi dia buat. Ni hak yang dia buat tu, biar bila dia teruskan buat, puji dia sikit, barulah betul. Ada sahabat dia dua abang apa tentang orang hak semayang, hak tak semayang. Tuan-tuan ingat, hak tak semayang ni bukan mudah orang nak semayang ni. Ada orang dia boleh jaga mak dia yang sakit ni, Allahu Akbar, sampai sanggup ni kerja berhenti nak jaga mak dia punya pasal. Tapi ke mana dengan kawan-kawan pun minum air saja, lepas tu lari balik rumah, kata hampir mana aku pergi tengok mak aku sat, mak aku ni tak tahu macam mana dia kena stroke lah apa. Allah kata dia tu bagus. Nampak tak tuan sekalian? Tapi main dengan semayang ni tak buat. Dia kan, dia boleh pergi jaga anak-anak orang ni, hak mana anak menakan, hak mak ayah dia ni tak mau jaga, dia pergi jaga. Dia pergi jaga buat macam mana dia tuan-tuan sekalian. Sakit lepas tu sakit dia, tak makan lepas tu tak makan dia. Tang tu bagus dah dia jaga ni. Tapi semayang tuan-tuan sekalian dia tak buat. Oh, ada orang jenis macam tu. Dia boleh buat kering ni. Waktu Jumaat ni tuan-tuan, kita pekat pulun nak main semayang Jumaat, dia boleh duk naik motor lalu kat depan buat kering. Orang balik Jumaat pun nampak orang keluar tukut lah nak kona pergi boleh. Tak ada, dia pergi rempuh bapak tu. Lagu duk angkat tangan pula. Orang balik semayang Jumaat lah, ui dia pergi tanya pula. Orang pun angkat tangan pun kira nak ribah kan. Hak mana nak keluar Jumaat, rumpah lawan belakang. Tak
tak ada rasa apa dah. Kan? Subuh boleh mangkit awal, dia mangkit lagi awal daripada orang sembahyang tahajud tu. Mangkit tu berjalan pelan-pelan ingatkan nak main masjid Sungai Burung. Dah pergi cari kedai nak minum air. Oi tuan-tuan, saya cerita balik pulau ni bukan napah jitera. Oh, pening tu sekalian. Kita pula duk lalu betul lagu tu, Ustaz. Guru angkat tangan lagu tu. Kita pun nak kona habis sekali pun duk Ustaz. Payah. Allahu akbar. Bukan mudah. Sebab tu Tuhan kata dalam Al-Quran apa tuan-tuan sekalian. Dia kata sesungguhnya semayang ni. Semayang ni wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang ni Tuhan kata kabirah, benda yang cukup berat untuk nak buat. Pasal tu tuan-tuan hak boleh semayang. Tuan-tuan yang kalau kata terlambat pergi semayang, hati duk gelisah apa semua ni, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Lepas semayang, alhamdulillah. Pasal apa? Pasal Tuhan suntik dalam hati kita lagi masih ada rasa kita nak semayang. Pasal benda tu berat. Tuhan kata tak semua orang boleh menunaikan semayang. Illa 'alal khashi'in. Tuhan kata benda tu berat, tetapi bagi orang-orang yang hati dia khusyuk, bagi orang-orang yang hati dia tawaduk, bagi orang-orang yang dia tahu dia dengan Tuhan ni tak ada apa diri dia ni kepada Allah, dia tunduk sujud kepada Allah. Orang yang macam ni dia tak pandang semayang itu adalah berat. Bila masuk waktu dia terus pergi ambil semayang, terus dia semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ibadatnya, maka jadilah Tuhan kasih, yakni Tuhan suka dan Tuhan redha akan ia. Tuan-tuan, membalas dengan baik sebagaimana yang dijanjikannya ke atas orang-orang yang berbuat benda-benda baik. Tuan-tuan, ambil ni, rebut amalan ni. Siapa buat amal bagus, rebut. Pasal apa? Nak dapat kasih daripada Allah, nak dapat kasih daripada Allah. Kita pun tuan-tuan sekalian, kita ambil lah kalau dunia ni, atas dunia ni kita dengan ayah kita. Kita ada 4 beradik. Ayah kita pula duk kasih kepada adik kita hak bongsu tu, dengan kita ni tak apa sangat. Tu pun dia dia berasa merengkam dalam perut ni. Balik-balik rumah apa semua ni, kita pun kira nak makan nasi, ayah panggil apa semua, berubah dah. Ayah kata pukul 1 dah, elok mari kita makan nasi. Kita nasi, tangan ni duduklah nasi dah. Ayah kata sat. Adik apa hak bongsu sampai lagi? Dah lagi kata pukul 1. Tak apa, pukul 1 kita tunggu dia. Tunggu tuan-tuan, kita nak kata apa? Tangan duduk dalam nasi dah. Adik pun balik-balik, ayah minta maaf, ayah lambat sikit, tak apa, memang duduk. Tu, time kita balik lambat, adik bongsu kata, ayah kita tak tunggu abang long dulu kah? Tak apa, abang long hang pandai-pandai ngeri makan kot luar. Lepas tu punya tuan sekalian. Ada tak ada aku tu? Tu pun duk berasa ni, sampai ketua ni duk makan hati ni. Aku kalau fikir-fikir ayah dulu ni macam mana dengan hang lah banyak dapat kasih daripada dia. Kan? Ni berasa. Kalau dalam hal keluarga pun kita duk berasa macam tu. Pasal apa dalam kasih kepada Allah? Bila Nabi kata ada 3 golongan yang Tuhan kasih. Pasal apa kita tak mau nak jadi orang yang mendapat kasih daripada Allah? Kita tak ada perasaan tu. Yang kita duk ada, tak apa, fikir hamba lah. Dah hamba nak dapat kasih sayang Allah, ambil gambar. Pasal apa kita tak ada perasaan tu? Tuan-tuan nampak tak? Allahu akbar. Maka 3 orang yang dikasih Allah itu diterangkan oleh Nabi kita, seperti di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yarfa'uhu qala salasatun yuhibbuhumullah rajulun qama minal lail yatlu kitab Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama dia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Diangkatkannya, yakni dikatakannya hadis ini daripada Rasulullah SAW bersabda ia, yakni Nabi sebut. Nabi kata apa? 3 orang, 3 golongan yang dikasihkan akan mereka itu oleh Tuhan yang Maha Mulia. Ada 3 golongan yang Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Satu siapa dia? Iaitulah laki-laki. Laki-laki ni termasuk perempuan. Hadis ni umum. Saya duk baca laki-laki saja, tak sure orang perempuan dengar kan. Jadi laki-laki ni maksud dia umum, ditujukan juga kepada orang perempuan. Yang pertama laki-laki
yang bangun ia daripada malam membaca kitab Allah, yakni seorang yang bangun daripada tidur malam-malam lalu beribadah ia dengan semayang dan membaca Al-Quran dan berzikir dan lainnya. Tuan-tuan, mangkit tengah malam orang lelaki ni, lah ni subuh pukul 5.55, dia mangkit dalam pukul 5.30 ataupun pukul 5 dia mangkit. Dia mangkit, bini pun tak tahu kata dia mangkit, kan? Pi ke pancok, pelan-pelan ambil ayam semayang apa semua, lepas tu hampak-hampakkan sejadah, semayang 2 rakaat. Habis semayang 2 rakaat, buka handphone dia, pasal dalam buka handphone bukan tengok WhatsApp, pasal dalam tu ada application Quran. Dia buka apa semua, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca pelan-pelan lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca, tuan-tuan sekalian, slow baca. Habis baca dah, mata pun duk berlipuk. Ya, pasal duduk dalam gelap tu baca tu. Kan, bila baca cerah ni dia tangkap mata. Dia tutup tu dia pun berzikir Subhanallah, 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 Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tuan-tuan, bini pun tak tahu. Sedang-sedang azan, bini duk abah bantai, tengok mana orang tua ni, tengok mangkit siang dah. Kan kita mangkit, buat macam baru mangkit. Orang mangkit kah? Orang ayat tu. Bini kata awal abang mangkit. Kata biasa. Kalau tidak bini duk gerak. Sampai nak kena terajang jatuh katil. Tak mangkit lagi, mangkit naik dana balik. Tuan-tuan nampak tak? Pernah dah buat itu tuan-tuan sekalian? Allahu Akbar. Kita zaman lah ni tuan-tuan nak kena kuat dah dengan amal ibadat macam tu. Zaman lah ni nak kena kuat dah dengan amal ibadat macam tu. Tambah-tambah lah ni dengan fitnah, bermacam-macam fitnah duk main kepada dunia kita ni tuan-tuan. Di mana kekuatan dia? Kekuatan orang Islam tang mana? Kekuatan orang Islam ni baru mangkit tengah malam, baru boleh mangkit tengah malam, bangun tengah malam. Dia boleh tinggalkan tempat yang sedang, tempat tidur tu dia mangkit untuk dia bermunajat kepada Allah. Itu di antara kekuatan umat Islam. Jangan mangkit awal sangat. Ni mangkit pukul 4 tagak-tagak pun. Dia mangkit tu pun hingat dalam bilik ayak, kira duk buang gelma bagi bawa keluar. Duk buang gelma bagi bawa keluar sampai jiran sebelah pun tahu. Kawan ni mangkit awal lah ni. Habis mangkit semayang lah apa semua 2 rakaat, duk berzikir, pejam mata, uyung terus. Bini gerak pun tak mau dah tuan sekalian. Bini duk gerak, sedang duha. Anaya jenis macam tu. Mangkit dalam pukul 5.30 ataupun mangkit 5.45, mangkit awal sikit. Bagi boleh juga 2 rakaat tuan sekalian, cukup. Lepas tu pelan-pelan kita tambah. Semayang malam ni tuan-tuan, semayang malam ni Nabi SAW, Nabi semayang dalam malam ni 11 rakaat. Hak tu memang menjadi rutin Nabi. Tetapi 11 rakaat Nabi tuan-tuan sekalian, rakaat yang pertama dia baca surah hampir beberapa ratus ayat. Tu rakaat Nabi tu. Maknanya kita janganlah pilihan sampai 11 tu. Kita buat 2 rakaat pun tak apa, tapi bagi lama sikit. Tuan-tuan mengapai sabbihi isma rabbikal a'la, yang tu kira panjang lah ayat tu. Tuan-tuan mengapai hal ataka hadisul ghasyiyah, tu pun kira panjang lah tu. Gamak nak sedap lagi, pita Quran depan, kita bacalah selain tuan sekalian, baca. Tentu je. Dia semayang malam ni yang afdal dia berdiri lama, bukan rakaat banyak. Ni semayang sampai 20 rakaat, yang kata semayang malam tu 20 rakaat, habis main semayang subuh di masjid, dia lena asal lagi baru dia manggil 20 rakaat punya cover. Bukan dia macam tu. Baik, jadi tuan-tuan, bangunlah malam, ambillah kesempatan ni. Dan dia kata pada halnya orang yang sedang tidur dan ia menghadap Tuhan masa orang-orang tidur itu, maka dengan sebab amalnya yang demikian itu, masuk ia di dalam jumlah orang yang dikasihkan Tuhan. Satu golongan, tuan-tuan balik, tuan pegang elok, satu golongan nak dapat kasih kepada Allah, bangkit tengah malam, baca Quran, semayang, zikir. Tuan-tuan sekalian, zikir. Kan antara yang diajarkan zikir tengah-tengah malam ni apa? Kalau kita bangkit, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyak-banyak kita baca tu. Boleh faham tak sekalian? Banyak tu.
Dan kata Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa sadaqatan biyaminih yukhfiha urahu qal min shimalih. Dan golongan yang keduanya adalah golongan laki-laki ataupun golongan orang-orang yang bersedekah, ia akan satu sedekah dengan tangan kanannya, disembunyikannya. Dan dia berkata, aku fikirkan, ini rawi kata, aku fikirkan sabda Nabi ini adalah daripada kirinya, yakni apabila seseorang itu bersedekah dengan tangan kanannya, tiada tahu tangan kirinya. Ini merupakan kinayah daripada tidak siapa pun tahu ia bersedekah, bahkan dirinya sendiri pun tidak ia ambil ingat dan mengulang-ulang sebut di dalam hatinya ia bersedekah dan berbuat amal yang baik-baik, seolah-olah nampak tak ada orang yang bersedekah lain daripada dirinya. Apa tuan-tuan maksud dia? Kita sedekah jangan duk tunjuk kat orang, yang tu kan, pelan-pelan main masjid, pergi buah duit dalam tabung tu, cukup dah sekalian kan. Jangan duk tunjuk kat orang. Pasal apa? Kadang-kadang kita suka tunjuk kat orang, kata kita ni kaki sedekah kan. Hak tak mau tunjuk tu, kalau duit RM1 tak mau tunjuk. Tapi kalau duit 50, amboi, tabung dia jadi lama lah lalu kat dia. Dia pun buka pelan, duk kepak duit bagi kecil, nak jolok masuk dalam tabung pun dia berasa lagu tu. Pasal apa? Nak bagi orang dengar tu geseran duit RM50 masuk dalam tabung tu. Rak bunyi tu orang kali tengok, ui 50. Lembak dah. Ada. Dia buh 50, 10 tahun kemudian baru buh pula. Ada ini tu. Allahu Akbar. Tapi hari ini tuan-tuan, bila nak sedekah dia tunjuk kat orang. Bila sedekah nak tunjuk kat orang. Dia sedekah yang boleh tunjuk kat orang. Kalau tuan-tuan nak sedekah lah. Dalam agama ni, sedekah yang boleh tunjuk kat orang apa dia? Sedekah wajib. Apa dia sedekah wajib? Zakat. Zakat boleh tunjuk kat orang. Zakat kita boleh declare kat orang. Ni zakat aku bagi kat hang. Ni zakat padi aku. Ni zakat apa segala aku bagi kat hang. Kita tunjuk kat orang, kita iklankan kepada orang. Yang tu dibenarkan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak encourage orang supaya mengeluarkan zakat hak wajib. Yang tak wajib, yang sunat ni, yang tu tak boleh tunjuk kat orang. Boleh faham tuan sekalian? Dia kata saja nak tunjuk bagi sama-sama orang buat amalan sunat kan, bagi mereka sedekah sunat. Zakat mereka tak bawa keluar, takkan nak sedekah sunat. Boleh faham? Dan itu nak kena pegang elok nah. Kita tengok macam mana kisah-kisah apa artis-artis kita hak meninggal. Nama apa? Abang kumpulan apa dah? Kumpulan boceh. Abang kumpulan boceh tuan-tuan sekalian. Bila dia meninggal barulah adik dia cerita, orang lain pakat duk cerita, ni cukup rajin bersedekah. Kan? Lepas tu siapa yang poleh tu? Pak Yus kan? Tentu kenal Pak Yus. Bukan Pak Yus pula betul. Kan kita Pak Yus. Bila dia meninggal tuan-tuan sekalian, dia meninggal orang pakat duk cerita. Rupanya dia ada saham, dia duk bagi kepada Mak Hafiz mana dekat belah poleh. Tuan-tuan nampak tak? Hak kita duk kata artis ni cukup tak guna ni, pok-pok ni nak bagi rosak anak muda apa semua ni. Depa fikir juga tu saham depa nak mati tu. Kita yang duk maki orang ni, kita ada buat begitu tak? Orang main minta duit kat kita pun kita halau pergi balik. Waktu tu duk boboh sorban Nabi ke masjid ni. Kata Haji minta duit sikit sedekah apa semua ni. Aku sedekah dengan sorban ni, hang baru tahu ambil duit marah orang. Nampak tak? Allah. Lepas tu apa yang Indonesia tu hak menikah dengan puteri apa? Kenal? Saya ni kita tengok juga sebab PKP tak tahu nak buat apa. Tengok TV. Tentang tengok apa waktu PKP. Kan? Apa Sinclair apa nama? Ashrak Sinclair. Tentang kenal? Lagu tak tengok TV ya. Kan? Tentang tak? Bini dia abang. Bila dia dah meninggal, dia orang Malaysia, dia menikah dengan orang Indonesia. Kan? Memang suasana tu nampak sosial lah. Kan, tak apalah, yang tu semoga Allah Ta'ala ampuni dia lah tuan-tuan sekalian. Tapi yang saya nak sebut apa, amalan bagus dia apa tuan-tuan, dia duk pergi bagi duit kepada pesantren duk ada di sana. Kita nampak ya Allah. Saya kita tu kata Allah Ustaz, duit artis ni tak tahu halal ke haram. Dia hak tak mau tu, dia pergi cari jalan hak tak orang cantik tu. Hang duit hang ni halal haram. Dah saya halal lah. Depa dengan dedah orang apa semua takkan halal. Kau tu pergi bagi jalan aku tu boleh ke Ustaz? Hang nak bawa keluar, mau keluar. Tanya dia. Dah tak mau bawa keluar. Aduh dah. Boleh.
Allahu Akbar. Baik, jadi tuan-tuan ingat nah, lepas ni bawa peluang. Tak boleh bawa peluang sikit pun, bawa peluang banyak. Kan? Tak boleh banyak pun sikit lah, janji bawa peluang. Okey, tuan-tuan, bagi-bagilah. Kan tadi saya doa apa? Allahumma salli ala Muhammad. Keluar pi ni lah duk cek SOP penyembelihan ni. Saya sepanjang 4 hari daripada hari pertama sampai hari ni lah. Tadi ni ada 2 tempat cek SOP lah, tengok macam mana siapa sembelih lah, tapi tengok tak cuti lagi tuan sekalian. Saya pun termasuk frontliner ya, bukan frontliner kan, saya pun termasuk yang tu jugalah, pergi cek lah, macam-macam lah tuan-tuan sekalian, macam-macam. Yang kata kawan-kawan kita ni dalam dua abang, hampa nak buat ni, kerajaan dah bagi korban dah, ikutlah SOP. Dah dia langgar ya kan. Kebetulan kita pun pi lagu ni punya badan. Tuan-tuan perasan tak waktu kuliah saya 2 bulan 2 tu, badan saya sama kan. Lah macam mana tuan-tuan tengok, ada masuk bukan Ustaz Luqman ni, dia nak turun pergi balik dah. Dengar seorang je aku masuk balik, duk mak lah betul dia, tapi pasal apa dia jadi gitu kan. Kawan-kawan berkat tegur, Ustaz nampak macam budak sekolah menengah. Sebab tu kita baca KB Dadari tadi ni. Tuan-tuan tak faham politik tu kan. Kita pun pergi cek apa semua. Bila cek, saya cek ada satu orang budak praktikal ikut saya. Saya pergi cek di sekolah vocational baru ni, tadi saya pergi cek tadi. Lepas tu jadi budak ni tiba-tiba dia ada jumpa satu orang, saya pun kenal kawan tu. Kalau saya abang, tuan-tuan pun kenal dia ni kan, yang kata bagusnya dia ni. Budak ni duk cerita, dia pergi jumpa pakcik tu apa semua, duk sembang-sembang. Pakcik tu main Ustaz Luqman kan ni, saya lah amboi awak nampak lain. Tu nak cerita kita korek tu kan. Kita pun saja melawak lah apa semua, tak apa. Lepas tu saya pun tekan pergi ke JKR Elektrik Bayan Baru, pergi sana dalam kereta. Dia kata, Ustaz kenal dah pakcik tadi ni? Orang kata saya kenal, awak tak kenal, orang bagus kau balik pula. Allah Ustaz, bagus semua Ustaz. Nampak dia buat cerita tak? Awak siapa Ustaz? Dia ni suka sedekah. Ni orang balik pula ni kan. Kalau tuan-tuan nak tanya saya, PM tepi apa dia Ustaz, dia tahu kata saya masa saya belajar dulu, dia nampak saya ni, dia mesti gamit main saya ni sampai naik termalu lah jumpa dia, kira nak lari. Dia kata nampak saya dia gamit main, dia seluk pakit, hak mana dalam pakit dia bawa peluang. Kalau bawa peluang RM10 bagi kat saya, kalau bawa peluang RM50 bagi kat saya, kalau bawa peluang RM1 bagi. Yang pastinya kalau jumpa dia dapat duit ni lah. Dia pun kata, dia kata awak pakcik tu bagi kat saya, dia kata nak ambil lah kat hang, pasal hang mengaji, ambil lah kat hang. Tuan-tuan tengok kebaikan hak dia buat dulu ni, sampai ke hari ni kita duk sebut kebaikan dia. Yang budak dia, Allah bagus sungguh. Bukan kata bagus, saya pun kata dia bagus, pasal dia duk sembang dia, tak ada langsung kalam hak dia keluar ni, duk maki orang, duk kata kat orang, duk sembang orang, tak ada langsung. Bagus dia ni pun sesuai dengan amalan hak dia buat. Jadi saya nak abang-abang tuan-tuan, bersedekahlah kita. Tak mana pun ada masa boleh sedekah. Itulah kesempatan yang Tuhan bagi kepada kita. InsyaAllah lagi. Tak ya. Baik. Muslimin dan muslimat antara Allah, kita perhabis hadis ni. Maka siapa yang bersedekah serta tidak memberi, siapa tahu ia bersedekah, maka terbilang ia seorang yang dikasihkan oleh Allah. Ambillah peluang ni tuan-tuan sekalian, ambillah peluang ni. Kan? Di Kampung Boleh Lebay Tarmizi tadi sembang saya. Dia nak beli vacuum bos semua tu, nak guna duit masjid, dia nak hold dulu, kita jangan guna duit masjid lagi. Dia bincang-bincang, dia kata apa? Lah ni kita buat wakaf, dia kata. Buat wakaf kepada siapa yang nak wakaf untuk nak beli vacuum. Vacuum tu harga dalam 2,000 berapa atau lebih kurang. Ni vacuum kapek besar nah. Tuan-tuan, berjabu dia kata duk masuk ni WhatsApp ni, kata ni Ji, aku dah bubuh ke hang 200, Ji, aku wakaf ke hang 600, Ji, aku wakaf ke hang 700. Orang hang nak buat baik tuan-tuan sekalian. Cuma kita tunjukkan jalan kepada orang. Tuan-tuan, hak ada depan saya ni duit banyak ni. Duit banyak. Kalau duk minta lagu tu saja, penampang boleh. Lah ni tunjuk jalan. Apa yang masjid boleh buat dan apa yang tuan-tuan boleh sumbang. Buat lagu tu lah. Masjid nak buat apa? Okey, masjid kita nak buat ni sikit. Tempat sembelih. Lah tempat sembelih tak ada lagi, betul tak ada dah. Buat tempat sembelih. Kita buat tempat sembelih yang proper punya. Kira kalau lembu turun, dia boleh luncur kaki lah. Tak kena nak terjun daripada lori dah. Buat lagu tu. Tak mana ada batang apa semua, buat lagu tu. Bawa keluar siapa nak wakaf tempat sembelih. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sembelih tiap-tiap tahun.
Setiap kali digunakan harta wakaf tu, pahala sampai kepada tuan-tuan. Jangan duk nampak macam mana dapat dunia. No, di akhirat pahala Tuhan bagi tak sama dengan dunia. Sebab kita tengok hari ni keperluan kita di masjid tak ada tempat sembelih. Kita sembelih pun kok tang mana lembu tu tambak, tentu kita sembelih. Bukan kata ni masjid-masjid daerah pun tak semua ada tempat sembelih. Masjid daerah barat daya tak ada tempat sembelih. Kan? Jadi tu keperluan tu. Barulah kita boleh jaga yang kata ihsan, macam mana binatang nak perebah binatang, lepas tu dengan darah dia mengalir kepada saliran hak bagus hak betul. Kita buat yang tu. Semua tu tuan-tuan memerlukan kepada duit, dan duit tu wakaf daripada tuan-tuan. Tak boleh wakaf banyak, wakaf sikit. Kan? Paling sikit 2,000 bagi. Petani daripada saya ambil. Duk simpan, duk berkepuk duit. Tengok sakit tuan-tuan sekalian. Duit hak sakit, awak buat lah. Boleh? Tak apa nak setuju hutang duit ni. Baik. Dan yang seterusnya kata Nabi SAW, Nabi kata warajulun kana sariyatin fanhazama ashabuhu fastaqbala al-aduwa. Dan golongan yang ketiga adalah laki-laki yang adalah ia di dalam satu tentera yang kecil berperang dengan orang-orang kafir. Maka kalah taulan-taulannya dan mundur mereka itu, yakni mereka lari. Kan satu tentera kecil dua lawan dengan orang kafir, tiba-tiba kalah, bapak ni bakal lari pergi habis. Maka berhadap ia, dia tak lari, berhadap ia melawan seterunya, tidak mundur sekali-kali. Dia istiqamah dengan perang dia mempertahankan agama dia. Kerana ia beriktikadkan kalau ia mati di dalam melawan musuh itu, mati dia adalah mati syahid ia. Dan jikalau ia menang, maka dapat pahala dan ghanimah, yakni harta rampasan daripada perperangan itu. Satu golongan lagi apa dia keluar pergi perang. Tuan-tuan jangan nampak pergi perang tu kita kiaskan macam mana, kiaskan kehidupan kita sekarang ni. Kan tuan-tuan main nak keluar pergi mengaji ke, tuan-tuan main nak keluar pergi mana-mana ke, tuan-tuan strict. Apa jadi pun aku akan pergi. Kan cerita ada macam tu. Lillahi ta'ala, pegang elok, insya-Allah kita akan mendapat kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis gharib. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup dekat tu kuliah kita ni tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Baik, saya kesempatan ni saya nak ambil ni. Kita ada buka satu kuliah baru di Masjid Permatang Pasir. Ni bukan kuliah baru, ni transfer kuliah kan. Di Masjid Permatang Pasir, Balik Pulau, pada 6 hari bulan 8. Masjid Permatang Pasir kita ni 6 hari bulan 8, hari Khamis ni. Khamis ni insya-Allah tuan-tuan sekalian. Di sana kita akan guna kitab Bahrul Mazi jilid berapa lah? Jilid 20 apa? Tak apa, nanti kita maklum balik lah. Kita akan guna kitab tu, dan kitab yang akan kita gunakan tu adalah berkisar tentang kehidupan mak ayah, kehidupan jiran tetangga, hak tu lebih kepada masyarakat kitab tu, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya jilid 21 kot kalau tak silap saya. Dan kita akan guna kitab Bahrul Mazi itu jilid 21 insya-Allah. Kuliah di Matang Pasir, kuliah kita baru pada 6 hari bulan 8. 6 hari bulan 8 hari Khamis malam Jumaat. Siapa yang ada kelapangan boleh kita pergi insya-Allah. Baik tuan-tuan, cukup dekat tu. Boleh no? Saya pun rasa kita perlu teruskan macam ni juga no. Nanti bulan 9 kalau tak ada PKP pun insya-Allah nanti ya kan. Tuan-tuan pun tak ada nak lena sakan kan? Kan? Ada orang dia tunggu Isya ya. Bila masuk Isya dia duduk bergedi kepala lutut. Bila Tok Syekh nak monti lah gitu. Kan? Tak apa, kita monti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza. Sebelum tu saya nak sebut sikit. Lepas ni kita akan tengok ada lagi golongan yang berapa lagi golongan yang Tuhan kasih dan ada golongan yang Tuhan benci. Jadi kita tengok. Kan? Siapa hak benci itu kita buang daripada diri kita. Kan? Siapa yang golongan yang Tuhan benci, kita cuba buang. Siapa yang golongan Tuhan kasih, kita cuba. Tak boleh jadi sebetul itu pun, sekurang-kurangnya mendekati itu pun dah kira okey. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.